Pertama, Kedah ada exco dari Parti Liberal International, tuan-tuan. Oh, yang dituduh PKR liberal, tetapi orang yang menuduh itu sendiri tak pernah pun kaitkan ada rakan PAS yang liberal. Kita akan tengok sebentar lagi. Ada yang disaman kerana fitnah keadilan. So, kes pasal liberal ni akan ada yang disaman, yang akan disaman kerana memainkan isu tersebut. Maka siapa yang main isu tu, tunggulah surat saman tersebut. Saya baru mendapat berita ada kemungkinan yang memainkan isu itu yang belum padam lagi akan disaman. Jangan risau. Kalau korang rasa korang berada di pihak yang benar, maka bawalah perkara ini ke mahkamah dan kita jumpa di mahkamah. Simple. 2 MP sokong PMX dikatakan diugut. Soalan dia, kenapa mereka digantung? Kita akan ulas. 2 ahli parlimen PN kata mereka ditawarkan projek untuk nak menyertai kerajaan perpaduan. Okey. Jcom gagal main peranan kata pembangkang. Kenapa pembangkang pula yang tiba-tiba bising ni? Atau pembangkang sudah habis modal kena attack? Okey, Kementerian Pelajaran difitnah tidak benarkan takbir di sekolah, termasuklah influencer dan so-called pendakwah ni. Dan dikatakan bahawa laporan polis akan juga dikenakan di atas pendakwah tersebut dan juga seorang cikgu yang dikatakan telah memfitnah KPM. Okey, mengenai PLKN 18/3/35. Saya biarkan je lah isu tu viral, tuan-tuan. Saya suka tengok influencer kononnya lah yang membuat VTT dan sebagainya. Saya seronok. Saya kata, alamak, benda ni basic, takkan korang tak tahu? Okey, tak apa, kita akan jelaskan. Asalnya nak gelak je. Ringgit mengukuh. Kenapa? Macam mana yang saya buat live, 2 live berkenaan dengan ringgit. Saya katakan bahawa dia akan mengukuh eventually kerana USD akan, apa orang kata, akan stop dia punya hiking the interest, maka mengukuh. Tapi persoalan dia mengukuh. Tapi kenapa dia going down rapidly dalam keadaan yang cepat? Maksudnya pengukuhan dia dalam keadaan yang begitu cepat. Kenapa? Baik, kita mulakan insya-Allah. Menteri Agama, tiada takbir kunut nazilah bukan Islamofobia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mohtar menyangkal tiadanya takbir dan kebacaan kunut nazilah ketika sambutan solidariti di sekolah bukanlah satu bentuk Islamofobia. Sebaliknya, definisi Islamofobia ialah salah anggapan terhadap Islam oleh orang bukan Islam. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukanlah disebabkan Islamofobia, tapi lebih kepada salah faham berkenaan kebersamaan dan solidariti rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di peringkat global, katanya. Terdahulu, Menteri Pendidikan menggesa semua pihak agar memberi ruang pada sekolah melaksanakan Minggu Solidariti. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadilina berkata, jangan susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Naim berkata, kerajaan akan terus menggiatkan usaha penerangan bagi menunjukkan Islam adalah agama berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian. Okey. Bagaimanapun, Ahmad Marzuki Syari PN bangun mencelah dan mendakwa salah tanggapan itu juga ada dalam kalangan menteri dengan membangkitkan hantaran Ngah Komeng di Teluk Intan di X. Marzuki merujuk hantaran Ngah berkenaan imej murid memegang senjata mainan ketika program Solidariti Palestin yang mengundang perhatian sebelum ini. Baik, saya nak ulas. Okay. Yang ni pertikaian yang timbul ataupun benda yang ditimbulkan oleh ada seorang pendakwa, saya nak sebut nama dia lah, dan seorang cikgu yang sebelum ini glamour kerana isu PKP, isu ialah pasal PKP lah. Dan dia mengatakan bahawa KPM dan benda ini diulas oleh seorang kawan saya nama Syamgas. Syamgas mengulas perkara ini, mengatakan bahawa KPM tidak pernah mengatakan melarang untuk bertakbir, melarang untuk nak mengibarkan bendera Palestin, melarang untuk nak membuat aktiviti tersebut. Tidak ada larangan, tetapi ada garis panduan tertentu. Kemudian adalah seorang pendakwah ni kata, seorang cikgu ni kata, tak, ini adalah larangan daripada KPM dan sebagainya. Syamgas telah memfitnah, kita akan saman Syamgas. So Syamgas kata, kalau nak saman lah. Saya kata, dan dia tanya saya kata, isu dia, kalau KPM tak keluarkan kenyataan melarang, apa yang dikatakan sebagai melarang? Sebenarnya yang buat kenyataan salah dialah dia. So saya kata, buat laporan polis terhadap beliau dan pastikan bahawa beliau mendapat pengajaran yang seterusnya. Jangan sebar fitnah yang bukan-bukan. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita kena be fair. Bila KPM mengeluarkan arahan, dia keluarkan arahan dalam kapasiti dia melihat bahawa di bawah dia tu bukan semua pelajar di sekolah adalah pelajar Islam. Dia kena lihat macam tu. So, kalau sekiranya sekolah itu majoriti bukan Islam ataupun semuanya bukan Islam, takkan kita nak suruh dia buat kunut nazilah? Takkan kita nak suruh dia bertakbir? Logik lah. Jadi KPM kata,
buatlah mengikut kapasiti masing-masing, tetapi tidak diwajibkan bertakbir. Tidak wajib. Tak diwajibkan kunut nazilah. KPM kata buat ikut solidariti masing-masing. Tapi PAS kata, kenapa tak boleh pegang senjata? Yang tu yang tak boleh. Itu antara contoh yang tak boleh. Kenapa nak pegang senjata? Itu soalan dia. Kenapa? Apa yang kita nak ajar murid-murid ni? Kita nak ajar dia manusiawi. Kita doa kepada kalaupun bukan orang kata saudara Islam, contohnya dia bukan Islam. Kita doa kerana dia manusia sama dengan kita. Kita doakan kesejahteraan. Kita kata kesejahteraan kepada manusia semua. Semoga mereka yang tertindas itu selamat. Tak kisah siapa pun. Baik dia bangsa dan agama apa sekalipun. Kalau dia manusia yang tidak bersalah, kita ajar murid-murid kita berdoa semoga Allah selamatkan mereka. Sepatutnya kita buat macam tu. Dan itu yang KPM terapkan. Itu yang KPM terapkan. Tetapi dia katakan, tak boleh. Islamofobia. Apa yang Islamofobianya? KPM kata, ikutlah kesesuaian. Sekolah asal tidak melampaui batas-batas tertentu. Itu je. Tak ada KPM keluar kenyataan, tidak dibenarkan bertakbir. Tidak dibenarkan keluar bendera, kibar bendera Palestin. Tidak. Tak ada perkataan itu. So, akhirnya jadi satu fitnah. So, laporan polis akan dibuat. Terbaru juga, terkini juga, ada dua orang, seorang lah yang dikatakan mengugut Menteri Pelajaran telah pun ditahan polis. Dia katakan mengugut Menteri Pelajaran telah pun ditahan polis di dalam X. Beliau dikatakan hendak you know lah what I mean kan. Menteri Pelajaran dan lelaki berusia 20 tahun itu telah pun ditahan polis. Okey. Tapi ada seorang lagi yang dikatakan melakukan perkara yang sama tetapi kepada Kak Wan. Yang ini masih belum ada tangkapan. Tetapi laporan polis akan dibuat terhadap beliau kerana perkara yang sama juga mengugut. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita nak berbeza pendapat tak ada masalah. Kita tak bersetuju dengan politik, polisi dan sebagainya, tak ada masalah. Itu tak ada isu. Tuan-tuan nak tak bersetuju dengan PLKN, tak setuju dengan polisi, tak setuju dengan bajet, tak ada masalah. Teruskan. Tetapi kalau sampai ke peringkat personal attack, ada geng-geng orang kata cyber trooper PN sekarang ni guna personal attack. Pergi ketuk rumah geng-geng PH, kononnya nak pergi serang rumah dia dan sebagainya. Yang tu personal. But when it comes to personal, jangan pula korang rasa orang kata tergugat kalau sekiranya dah kena ambil tindakan, sebab itu dah melibatkan jenayah. Jenayah kita kena bezakan fitnah, jenayah, kemudian perbincangan atau perdebatan polisi. Yang boleh dibenarkan perdebatan polisi. Nak debat-debat, tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan fitnah, kalau melibatkan jenayah, yang tu sudah menjadi masalah. Yang tu wajar diambil tindakan. Nanti itu kata akan ada tindakan selepas ini yang saya akan ceritakan sebentar lagi berkenaan dengan perkara-perkara ini. Okey. Nampak gayanya saya punya laptop ni draining fast. Tak apa tuan-tuan bagi saya masa sikit untuk tukar charger. Baik. Baik, kita teruskan. Okey. Kita teruskan. Ada hari ini ahli parlimen pembangkang. Okey, check. Okey. Suara okey ke? Hello. Hello. Laptop saya problem. Okey.
Okey, ada kenyataan daripada pembangkang hari ini. MPPN, Jcom gagal main peranan, patut dibubar. Okey, Jcom gagal main peranan, patut dibubar. Awang Sorodin Hashim PN Pendang mencadangkan agar kerajaan membubarkan Jcom kerana menurutnya gagal menjalankan peranannya secara berkesan. Apakah mekanisme mengukur kerjaan Jcom dan sejauh mana ia berkesan menjadi medium mendedahkan ilmu politik kepada beliau? Dulu PhD desak Mansuh Jasa kerana ia akan jadi alat propaganda kerajaan. Sekarang kita iaitu Jcom jadi alat serang pembangkang, katanya. Muhammad Agus yang dilihat gagal memimpin jabatan terbabit dan memberi imej buruk kepada kerajaan. Baik, saya nak ulas benda ni tuan-tuan. Di peringkat kerajaan, ada di kalangan ahli-ahli PH sendiri yang mengkritik Jcom kerana tak cukup nak pergi menyerang pembangkang. Tetapi pembangkang pula menyatakan bahawa Jcom gagal kerana asyik menyerang pembangkang. Jadi menarik tuan-tuan. Dan yang menariknya adalah yang apa orang kata, yang dok sibuk nak pergi attack Jcom sekarang ni bukannya kerajaan, bukannya pihak kerajaan, tetapi pembangkang. Oh, tak menjelaksanakan tugas dengan baik. Saya fikir macam ni lah tuan-tuan. Kalau sekiranya pembangkang sampai bising kerana asyik attack pembangkang, jadi saya boleh kata tahniah kepada Jcom lah kerana melaksanakan tugas dengan baik. Tahniahlah kepada Jcom kerana anda telah menjalankan tugas dengan baik. Tapi to be honest lah tuan-tuan, mungkin dia orang ingat biar betul KKD atau Jcom ni bawah KKD kot. Mungkin saya tak tahu pastilah. Atau saya ni bawah Jcom sebagainya, mungkin. Tapi sebenarnya lillahi ta'ala saya terang, saya bukan bawah Jcom, saya bukan bawah Kementerian Komunikasi Multimedia, bukan, tak ada. Saya setiausaha koordinasi parti penerangan parti politik keadilan, ya. Tapi KKD dan juga Jcom bukan. Jadi bila dia kata, bila pembangkang mula panas terhadap Jcom, sebenarnya Jcom berkesan lah. Itu je lah point dia. Sebenarnya betul lah, berkesan lah Jcom tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih pembangkang. Dan terima kasih tahniah, kudos kepada Prof Agus lah. Cuma Prof Agus, saya nak kata jangan terlalu complacent lah. Nampaknya anda telah memainkan peranan dengan baik. Geng-geng Jcom telah memainkan peranan dengan baik. Sebab sekarang ini nampak gayanya semakin kepanasan mereka, which is a good thing lah. Kepanasan itu menunjukkan satu usaha dan juga peranan yang baik telah dilakukan oleh Jcom. Okey, tahniah. Itu je. Itu point saya nak nyatakan malam ini. Boleh ya tuan-tuan ni? Mereka pembangkang tapi mereka suruh bubar Jcom kerana memainkan peranan sebagai pembangkang. To be honest, sebenarnya kalau di peringkat kami nampak Jcom ni kurang berkesan sebagai penghantam pembangkang. Demo kepada memperkenalkan kerajaan, which is function memang betul lah. Tetapi nampak gayanya apa orang kata, pembangkang terasa lebih panas. So maksudnya kalau yang itu pun yang panas, lagi kami ni lagi hebat lah maksudnya. Terima kasihlah pembangkang, verifykan apa yang kami telah lakukan. Tahniah pembangkang. Baik, seterusnya berkenaan ventilator. Surat, siapa harus jawab isu beli ventilator rosak? Menurut laporan PAC, 104 daripada 136 unit ventilator yang dibeli oleh Farman Niaga dari China pada tahun 2020 hingga April 2020 telah didapati rosak. Ini adalah tulisan kawan saya, Eddie Nur Ridwan. Dimaklumkan juga oleh kerana ketiadaan kontak perjanjian siapa yang boleh dipertanggungjawabkan atas masalah tersebut. Kelab Rakan Media Siasah Madani Karisma menggesa agar kecelaruan yang berlaku ini ditangani dengan serius kerana ia melibatkan anggaran kerugian berjumlah 13 juta. Karisma berpendapat kelalaian ini juga tidak langsung menggugat prestasi KKM ketika menghadapi COVID-19, membabitkan puluhan ribu kematian. Baik, saya nak ulas sedikit, saya tambah lagi. Kita duk sibuk pasal ventilator ni tuan-tuan, 13 juta. Tapi kita gagal mengetengahkan satu isu 500 juta vaksin yang tak digunakan, yang tiba-tiba dibuang begitu saja. 500 juta tuan-tuan. Yang ni ventilator 13 juta. Ya, kita kena concern juga. Kita kena ambil peranan juga. Tetapi bagi saya kita kena lebih tekankan lagi 500 juta vaksin yang expired tak digunakan. Yang tu kita sehingga menyebabkan Pahmadiaga mendapat PN17, which is dikeluarkan daripada Bursa Saham kerana performance yang terlalu teruk. Yang itu antara perkara yang wajar kita persoalkan. Ada orang jawab VTT saya, video TikTok saya, dia kata bila saya persoalkan ventilator, KJ dah jawab lah, dia kata ventilator itu bukan masa dia. Tetapi KJ juga jawab mengatakan bahawa dia bertanggungjawab terhadap vaksin yang dibeli tersebut.
So yang bab tu kenapa kita tak gembar-gemburkan tuan-tuan? 500 juta vaksin tersebut. Seolah-olah nili-wili dia kata, oh negara lain pun buat, negara lain pun ada beli lebih dan sebagainya. Kita faham negara lain beli lebih, itu negara hal negara lain. Kita beli dalam keadaan the latest stage, bukan yang baru-baru dulu. Baru-baru dulu itu cerita lain. Yang vaksin yang berlebihan itu, dia beli at the latest stage oleh Pharma Niaga. Latest stage oleh Pharma Niaga. Melibatkan jumlah kos $500 bilion, tuan-tuan. $500 bilion. So apa orang kata, ketirisan, bukan saya kata ketirisan. Okeylah kita kata mungkin tak ada ketirisan, tak ada orang ambil, tak ada orang untung. Tetapi itulah masalah dengan, ini kita tengok ventilator tata kelola. Kalau ventilator 103 boleh tak berfungsi dengan sedemikian rupa, takkan 500 juta tu, 500 juta tu pun adalah dimanagekan oleh orang yang sama. So berkemungkinan ada kerosakan-kerosakan, kebocoran-kebocoran tata kelola yang lain yang sebenarnya lagi menyesak dan merosakkan. Yang itu kena sekarang ini kerana apa orang kata, kerajaan sebelum ini kena bertanggungjawab. Sebab itu juga perkara ini harus diketengahkan dan perkara ini harus dibawa ke muka pengadilan. Bagi saya mudah, tuan-tuan. Kita kena pastikan bahawa mereka apa orang kata perlu dihadap ke muka, bukanlah pengadilan. Kita kata at least kita buat Royal Commission of Inquiry RCI. Kita kena persoalkan kenapa, bagaimana, apa keputusan ni buat, bagaimana perkara dia buat. KJ pun dah kata dia bersetuju untuk pergi ke hadapan PAC untuk menjawab apa-apa soalan. So bagi saya, kalau PAC mengadakan inquiry terhadap KJ, kalau tak nak buat pun apa orang kata, tak nak buat what do you call that, Royal Commission RCI, Suruhanjaya Diraja, kita buat apa orang kata, taklimat itu secara terbuka. Di bawah PAC tu kita live kan juga, macam mana kita tengok live parlimen sekarang ini. Macam saya cadangkan macam tu supaya diadakan sedemikian rupa. Baik, habis kat situ. Okey tuan-tuan, saya nak cerita ni. Baru-baru ini tersebar kisah mengatakan bahawa PLKN ini usianya adalah di antara 18 hingga 35 tahun. So ramailah buat VTT. Oh dia kata nanti mampulah kita, matilah kita, dah tua-tua kena pergi PLKN. Dah tua-tua kena pergi PLKN. Ada yang buat VTT. Cik, saya telefon suami dia, anak dia yang dah tua-tua ni lah, especially yang geng-geng. Dia ingatkan tak payah pergi PLKN dulu kan, rupanya sekarang ni kena pergi PLKN. Mampus kerajaan ni. Apalah kerajaan ni, teruklah korang kan, meletakkan undang-undang sampai 35 tahun pergi PLKN, teruklah korang. Baik, saya ceritakan lah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Yang mana yang buat lawak tu tak apalah. Korang lah buat lawak lah, teruskanlah. Tak ada masalah. Dah itu memang kesukaan korang buat lawak, tak apa, teruskan. Saya tak ada terasa pun. Cuma golongan yang menggembar-gemburkan sehingga menjadi negatif. Dia tuan-tuan, tahulah bodoh tu percuma, tapi janganlah ambil semua. Pertama sekali, Akta PLKN. Akta PLKN 2003, Akta Latihan Khidmat Negara 2003 telah meletakkan, sebenarnya 18 hingga 35 ni sudah ada di dalam Akta Khidmat Negara 2003. Dah ada dalam akta tu. Akta tu tak pernah dimansuhkan, cuma bila Pakatan Harapan take over, diorang hentikan PLKN. Tetapi akta itu tetap ada. So just continue je akta tersebut. So di dalam akta itu, apa maksud dia? Akta itu menyatakan siapa yang berusia 18 hingga 35 tahun, maka itu golongan yang masih lagi boleh diwajibkan menurut akta menyertai PLKN. Jadi betul lah Is. 35 kami mana yang lahir 35 umur 33, 32 ni akan menyertai PLKN. Bukan. Bukan macam tu. Bermula tahun hadapan, sesiapa yang lahir 2007 ke atas, maka diwajibkan menyertai PLKN. Bukan semua, mungkin pilihan. Macam mana mekanisme pemilihan, wajib semua ke, ada terpilih, itu kerajaan akan tentukan. Tetapi mereka yang lahir 2007 ke atas, maka diwajibkan mereka menyertai PLKN. Sebab tahun 2007 sekarang ini umur dia adalah 16 tahun. Tahun depan 17 tahun. Jadi masuk ujung tahun dia sudah boleh menyertai PLKN 2007. Now, yang 35 tu apa Is? Dia macam ni. Katalah tahun depan dia nama dia naik, kena pergi PLKN. Tetapi atas faktor-faktor tertentu dia tak boleh pergi. Dia ada sebab dan sebagainya, dia tak boleh pergi. Kerana dia tak boleh pergi, dia bukan kata tak boleh pergi langsung, dia ditunda.
Okey, ditunda tu sampai bila? Sehinggalah usianya 35 tahun. Dalam tempoh tersebut, maka salah satu tarikh dia kena pergi atau usia dia kena pergi sampai 35. Katakanlah tunda, masuk 36 tiba-tiba dia kena panggil, dia boleh kata, saya dah 36 tahun, saya tak pernah kena panggil, sekarang saya 36, saya tidak tertakluk di bawah akta ni lagi. Nah, apa tujuan akta tersebut? Supaya tak boleh bawa kerajaan di dalam mahkamah. Tu je. So, kalau dibawa kerajaan dalam mahkamah, akta sudah memaktubkan bahawa anda yang lahir 2007 ke atas, maka anda kena pergi PLKN. Katakanlah, dia dah umur 17, tiba-tiba dapat tawaran pergi overseas. Oh, dia pun pergi overseas. Ataupun ayah dia kena pergi overseas sebab dapat belajar mak dia ke, dia pun pergi. Kemudian dia pun bagilah surat mengatakan kami pergi overseas. So, dia pergi overseas belajar 5 tahun. So, 5 tahun kemudian dia balik. 17, 18, 19, 20, lepas tu 22 tahun dia balik. 23 tahun dia dah balik Malaysia, dia dapat surat. Anda diwajibkan pergi ke PLKN kerana hari itu anda menangguhkan untuk pergi. Maka pada usia 23 dia boleh pergi tak? Ya, dia boleh pergi. Ataupun dia pergi umur 30 dia balik ke dalam Malaysia. Penangguhan So dia dapat Okey. Maka kena menyertai PLKN dalam tempoh sehingga 35 tahun. Faham? Boleh faham tak? Tu je. Yang geng-geng umur 33, 32 saya buat video TikTok, matilah kami. Kami dah tua-tua nak pergi PLKN buat apa? Teruklah kerajaan ni. Aku tahulah bodoh tu percuma. Tapi tolonglah jangan ambil semua. Kadang-kadang saya biar je, saya saja tak nak terangkan. Saja. Sebab saya nak tengok sejauh mana kebodohan orang ni, tuan-tuan. Baiklah. Okey, saya nak bawa satu perkara lagi ringgit mengukuh. Baru-baru ni kita tengok bahawa MYR to USD sekarang ini, USD to MYR setakat saya check, setakat saya 4.64. Last saya jumpa Babi Fahmi Fazil tadi 4.66. Sekarang ni turun lagi dalam kadar USD to MYR. Sekarang ini 4.64. Last saya jumpa tadi 4.67. Lebih kurang dalam pukul 2 petang. Sekarang ni terus menjunam, mengukuh. Kenapa? Saya dah kata dua perkara yang paling asas. Yang pertama, kerana US telah pun menghold 4 malam lepas 5 malam lepas masa saya buat live, US telah holdkan dia punya interest rate. So 5 point something. Bila dia holdkan interest rate, maka kewangan kita mengukuh. Tak perlu peg. Pegging is actually a bad idea sebenarnya. Tun Mahathir punya idea tu is very bad. Okay. Yang kedua, kenapa dia begitu fast kita recover ni, tuan-tuan? Fundamental kita strong. Saya kata itu unemployment rate kita strong, interest rate kita strong, kita kata, kemudian GDP growth kita strong. Itu sebab kenapa growth kita ataupun pemulihan kita itu dalam kadar yang cepat dan baik. Itu sebenarnya fundamental dia yang perlu kita tahu. Janganlah kita yang tak reti-reti ni, makin teruk. Ya, itu saya kata, kalau PN memerintah sekarang, dia kata bukan RM4.70, rasanya RM5, RM6 kot. Dia macam tu. Masalah dia. Okay? Itu saja pendek saya nak cerita kat situ sebab saya dah cover 2 live berkenaan dengan fundamental. Saya kata benda tu akan mengukuh. Ini buktinya. Nah, dikatakan pada bulan Disember nanti US berkemungkinan akan menaikkan balik interest rate, ada kemungkinan. So kita brace for impact. In fact, kalau kita tengok 3 hari lepas, OPR sendiri dikekalkan dalam kadar yang sepatutnya. Baik. 3%. So OPR tak naik. Habis kat situ. Now, balik kepada cerita MP ni, tuan-tuan. Okay. Gobin. Mana jawatan kuasa siasat pegawai SPRM dituduh salah laku? Silap. Silap. Bersatu gantung keahlian MP Kuala Kangsar. Jawatan kuasa lembaga disiplin bersatu menggantung keahlian MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa semalam.
Sesogak Agung Hamzah Zainuddin berkata jawatankuasa itu bersidang semalam bagi meneliti laporan penelitian disiplin dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar, jawatankuasa disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1F Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, apa orang kata, Bersatu di Labuan juga telah pun ditukar kepada orang lain, telah ditukar kepada Faizal untuk menjadi pengarah ketua Bersatu di Labuan yang juga menyokong PMX. Now, yang peliknya tuan-tuan, dalam masa yang sama PN mengatakan bahawa PN masih kumpul bukti lepas dakwa Iskandar diugut sokong PMX. Ketua Pemegang Hamzah Zainuddin berkata PN masih sedang mengumpul bukti segala maklumat berhubung dakwaan ugutan yang diterima ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum membuat laporan polis. Kita sedang mengumpulkan maklumat kerana kita mengambil gambar-gambar mereka yang berjumpa dengan kita. Kita nak tengok sama ada orang ini datang daripada mana. Dia mudah saja. Dia akan jawab saya buat ini kerana saya sayangkan Perdana Menteri dan Perdana Menteri boleh kata dia tak kenal orang itu. Biasa saja. Baik. Dan saya mudah je tuan-tuan. Okey. Hamzah saya tengoklah live dia. Dia buat press conference tentang perkara tersebut. Dia kata bahawa kerajaan telah mengugut 2 orang ahli parlimen ini dan ada 2 orang parlimen PN yang ditawarkan projek. Now, kalau Iskandar itu diugut, soalan saya, kenapa Iskandar digantung? Kalau Iskandar Zulkarnain, ahli parlimen Kuala Kangsar itu dikatakan diugut, soalan saya, kenapa Iskandar digantung? Kita baca tadi kan, kenyataan bahawa telah meneliti dokumentasi dan sebagainya, beliau telah melanggar peraturan. Dan perkara mengugut ni bukan perkara pertama tuan-tuan, saya nak cerita. Kalau saya nak cerita bukan perkara pertama. Kalau kita tengok, Xavier dahulu pernah dikatakan dia diugut. Dia melompat. Akhirnya dia sokong pada masa itu PN sebagai kerajaan. Ada ahli parlimen termasuk almarhum YB Natrah yang meninggal baru-baru ini kerana kanser, juga mengatakan beliau pernah diugut. Dan siasatan ada dilakukan. Dibuat laporan polis dan sebagainya. Bukan diugut lah. Dia ditawarkan. Dia tak ada diugut. Dia ditawarkan duit jutaan ringgit. Walaupun pada masa itu mereka tak serius. Tetapi Gobin sendiri mengatakan, dan dalam press conference itu saya tertanya-tanya, 2 orang itu dikatakan diugut. Soalan saya, mana pergi 2 orang tersebut? Kenapa mereka tidak ada di dalam press conference tersebut? Soalan kita, kenapa mereka tidak ada di dalam press conference tersebut? Kemudian ada 2 orang ahli PN mengakui ditawar projek kononnya untuk sokong PM. Saya baca. 2 MP PN akui ditawar projek kononnya untuk sokong PN. Ahli Parlimen Kubang Pasu dan juga ahli Parlimen Besut. Pendedahan ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful, ada beberapa ahli Parlimen PN ditawarkan jawatan dan projek, disahkan 2 ahlinya. Mereka adalah ahli Kubang Pasu dan juga ahli Parlimen Besut. Dr. Ku Abdul Rahman berkata dirinya dihubungi menerusi pesanan WhatsApp yang menawarkan projek pembinaan hotel di kawasannya. Saya dapat mesej daripada seseorang. Rupanya dia boleh teliti latar belakang kita dan kaji kawasan saya. Dia cadang nak buka hotel butik di kawasan saya di belakang Darul Aman Golf Club. Saya terus blok dia, katanya. Tawaran itu dipercayai untuk menyatakan sokongan terhadap terhadap PMX. Dalam pada itu, ahli Parlimen Besut Syekh Muhammad Yusof berkata, beliau juga dihubungi seseorang yang bernama Datuk Rizal Adham. Boleh mendapat satu email mencadangkan membina hotel 40 bilik di Besut. Saya baru terima 41 email daripada Datuk Rizal mencadangkan bilik hotel 40 bilik. Dilengkapi kolam renang dan pasaraya runcit di pasaraya Besut katanya. Kedua-dua mereka berkata mengulas pendedahan Wan Saiful. Tawaran menarik diberi sebagai habuan meninggalkan parti tersebut, termasuk tawaran mengetuai GLC. Antara lain tawaran membina hotel. Baik. Now, Fahmi jawab, tiada keperluan kerajaan tawar projek untuk sokongan. Tiada keperluan untuk kerajaan menawarkan sebarang projek kepada ahli parlimen untuk dapat sokongan. Fahmi berkata, malah Perdana Menteri telah jelaskan bahawa beliau tidak langsung bertemu 2 ahli parlimen PN yang diumumkan sokong beliau baru-baru ini. Malah Fahmi berkata, pada waktu ini adalah cukup baik dan mencecah 149 ahli parlimen. Saya nak ulas lawan ini. Dia macam ni. Pertama sekali, berbeza dengan zaman PN memerintah, okay, pada masa itu 2-3 kursi je beza. So memang perlukan sokongan. So tawar-menawar itu, okay,
Itu kita kena faham. Sekarang ini ada 149 ahli parlimen telah menyokong PMX. Buat apa nak tawarkan projek? Buat apa nak okay. Pertama sekali, kalau kita baca tadi, yang ditawar, yang katanya dia dapat WhatsApp nak buat hotel, butik. Seorang lagi dapat email dia nak buat hotel 40 bilik. Tuan, hotel 40 bilik dengan hotel butik tu, itu bukan tawaran daripada orang yang sokong PMX. Mungkin orang tu betul-betul ikhlas nak buka hotel. Tiba-tiba macam mana pula dia boleh kata ini adalah ini macam ni. Macam mana itu dikatakan tawaran untuk sokong PMX? Tuan-tuan, dia bukannya kata macam ni lah, Datuk. Saya bagi duit, Datuk buka lah hotel. Ataupun YB buka lah hotel. Saya bagi duit, YB buka lah hotel. Syarat dia sokong PMX. Bukan. Orang tu message, WhatsApp, mungkin email, saya berminat lah nak buka hotel dekat tempat YB. So, saya nak tahu macam mana. Tak, itu business opportunity. Itu normal. Kat mana dikatakan benda itu tiba-tiba nak menyokong PMX? Sebab itu Gobin kata, kalau betul ada tawaran tersebut, kenapa tak lapor SPRM? Kenapa tak dedahkan di dalam parlimen? Tak, dia macam seolah-olah main tembak je, tuan-tuan. Just because ada seseorang menawarkan. Kan? Tuan-tuan, saya tak faham kat mana. Kat mana yang dia katakan tawaran tersebut? Ugutan itu pun, kalau dia benar diugut, kenapa dia digantung? Itu soalan saya. Kalau benar Kuala Kangsar diugut, soalan saya, kenapa dia digantung? Dan kenapa masa press conference yang diadakan oleh Hamzah tu mengatakan bahawa dia diugut itu, kedua-dua ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan tak ada? Saya tak cek yang terkini lah. Tetapi baru-baru ini, daripada parlimen bersidang, Kuala Kangsar tak ada, memang tak muncul. Setelah dia menyokong PMX lah, dia tak muncul di dalam parlimen. Kenapa? And tiba-tiba keluar berita, Labuan sekarang digantung, bahagian Labuan digantikan oleh Faizal kot, kata silap saya. Kemudian ahli parlimen Kuala Kangsar digantung. Tapi yet dikatakan bahawa dia telah diugut. Bukankah itu satu penganiayaan? Member tu dah kita katakan diugut. Oh, ada bukti dan sebagainya. Kami tengah mengumpul bukti dan sebagainya. Tapi dalam sama, dia kena gantung. So yang mana satu ni? Dia diugut ke tidak? Kan? Dia diugut ke tidak? Itu persoalan ni kita nak bangkitkan. Kan? Kalau kita tengok dekat sini, saya bawa tadi kan, ada orang nak jumpa kami, minta sokong Anwar, kata dua wakil PN. Ini saya sebut tadi. Dua ahli parlimen pembangkang mendakwa telah dihubungi oleh pihak tertentu. Ini susulan dakwaan Ketua Penerangan Bersatu. Okey. Kemudian dia kata, saya dapat mesej daripada seseorang. Rupanya dia sudah teliti. Okey. Dia kata, saya terus blok dia. Dia cadang nak buka hotel butik di kawasan saya di belakang Darul Aman Golf Club. Tuan-tuan tahu tak hotel butik tu apa? Tuan-tuan tahu tak hotel butik tu apa? Hotel butik tu hotel murah tapi cantik. Bukan hotel mahal pun, tuan-tuan. A few million, mungkin few 100,000, million lah. Million dengan renovation semua, tak sampai 1 million kot. Tuan-tuan dah boleh buka dah. Bukan tak faham lah. Saya tahulah dia saja nak bina persepsi ni. Tapi benda ni tak fly. Sebab orang geng-geng PN semua tahu. Banggang sangat lah, tuan-tuan. Banggang sangat lah benda ni. Kemudian PMX pun kata, dua MP bersatu tak berunding dengan saya atau mana-mana menteri. 149 sudah menyatakan sokongan kepada PMX. Yang PMX perlu untuk luluskan bajet ini 112 ataupun yang majoriti hadir sewaktu sidang parlimen cukup. 149 dah nyatakan sokongan pada PMX dah. Sudah tak perlu lagi, dah 2/3, lebih 2/3 dah sekarang ini. So sekarang bila dah lebih 23, dia orang dah, dia nak apa tujuan dia? Itu point saya. Apa tujuan dia? Dan tuan-tuan baca sendiri, Bersatu, Kuala Kangsar, Labuan kini diuruskan oleh MPT. Majlis Pimpinan Bersatu akan mengelolakan urusan parti itu di bahagian Kuala Kangsar dan Labuan setelah ahli parlimen mereka di situ memberi sokongan kepada kerajaan. Dia menyatakan bahawa ada ugutan. Dia menyatakan bahawa sekarang ini kerajaan PMX telah melawarkan projek, mengugut dan sebagainya. Now, kalau mereka diugut, kenapa kawasan mereka diuruskan oleh MPT? Kenapa mereka digantung? Hanya kerana menyatakan sokongan. Kenapa mereka tak ada sewaktu press conference tersebut berlangsung, tuan-tuan?
Kenapa? Kenapa? Dia lebih banyak meninggalkan persoalan daripada jawapan. So, kalau diorang dua adik kat situ, bolehlah kita kata, kita wartawan bertanya. Kan? Bolehlah wartawan nak pergi bangkitkan. Bolehlah wartawan nak pergi soal. Kan? Tapi kenapa mereka berdua tak ada? Kemudian bila ditanya dengan dua orang yang kononnya mengatakan bahawa mereka ditawarkan projek, rupanya orang nak buat hotel dekat tempat dia. Itu bukan ditawarkan projek. Itu dia nak buat hotel. Adik. Itu bukan dia tawar projek, tuan-tuan. Itu dia nak buka hotel. Dia nak melabur dekat tempat kamu. Ngok? Orang tu datang. Dia mungkin ada duit. Dia nak buka hotel dekat tempat kamu. Itu pelaburan nama dia. Oi, macam mana MP tak boleh beza pelaburan dengan tawar projek? Dia bukan ajak kamu buat projek. Dia nak buka hotel dekat situ. Hotel pun hotel butik, tuan-tuan. Bukannya hotel 5 bintang. Adik. Last kali saya nak cerita lah. Betapa sekarang desperate-nya diorang. Diorang dah tak ada modal. Ada kawan saya cerita tadi yang Ratu Badak tu kata bahawa sekarang ini pimpinan PN tak mempedulikan mereka. Mereka buat live, tak ada pemimpin pun yang pedulikan dia orang dan sebagainya. Dedak dah habis dah, tuan-tuan. Itu je. Kiri, kanan, depan, belakang dia punya dedak sudah kena sekat. Okay? Disebabkan dedak sudah kena sekat, so dia orang tak boleh nak bergerak sekarang ini, maka mereka kecewa. Itu je. Saya, tuan-tuan, on the other hand, saya tak kisah. Dedak tu tak penting. Kan? Daripada masa kerajaan jatuh, sebelum kerajaan jatuh 2019, sewaktu kena attack dahulu pun, saya dah mempertahankan kerajaan pada waktu itu, sampailah kerajaan tumbang, sampailah naik balik kerajaan ni jadi kerajaan pun, kita LTL live, tetap live. Tuan-tuan ni tetap sokong saya. Terima kasih saya ucapkan. Kita peduli apa? Dan baru-baru ini dia attack juga, tuan-tuan. Oh, PKR adalah parti liberal. PKR sekarang ini dalam Liberal International. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalam website dia tulis itu Observer. Itu yang pertama. Itu pun Observer sebab apa? Pernah dijemput bagi satu talk. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jelaskan. Dia pernah bagi satu, bukan talk, dia macam ialah wacana ataupun satu penjelasan berkenaan dengan apa pandangan Islam tentang liberal. Di dalam satu wacana. Kemudian diletakkanlah di dalam website. Tak ada kena-mengena pun kalau tuan-tuan tengok kat situ siapa yang capture screen tu pun boleh nampak. Yang lain semua member. Tiba-tiba ada dua parti yang disebut Observer. Satu PKR. Tetapi PN, PAS, duk main yang PKR ni. Dia tak nampak geng dia sendiri. Gerakan. No, PKR dah contact website kata kami bukan member pun liberal ni. Dan telah pun diturunkan. Tak percaya? Kita tengok. Ini adalah website dia. Tuan-tuan boleh tengok website ini. Ini adalah member. Tuan-tuan boleh tengok member dia Asia, Cambodia, kita ada Malaysia, kita ada Mongolia, Taiwan, Singapore, Filipina, Thailand. Tapi Malaysia ada satu je, tuan-tuan, iaitu Parti Gerakan Malaysia. Parti. Kemudian dia tulis kat sini, okey, tu untuk be fair lah. Full member. Tuan-tuan boleh tengok full member kan? Saya buat sini sikit. Full member. Itu full member. Kan? Tetapi Gerakan Malaysia dia tulis apa? Observer member party. Observer. Okay? Dia observer. Parti Gerakan Malaysia, tuan-tuan. Now, gerakan. Wakil tunggal gerakan akan dilantik Exco Kedah. Dah dilantik dah pun. Menteri Besar Kedah memaklumkan wakil tunggal gerakan yang memenangi PRN di Kedah baru-baru itu boleh dilantik dan telah dilantik sebagai Exco Negeri Kedah. Justru itu, wakil parti itu, Wong Chia Zen, akan dipertimbangkan untuk mengisi portfolio bersesuaian. Kita Google, tuan-tuan. Apa kita Google? Wong Chia Zen. Wow. Member. Okay. Wong made his election. Okay. Okay, sekarang ini kita tengok. Wong telah dilantik sebagai Kedah Exco yang mengendalikan Human Resource, Chinese, Indian dan Semis Affair and NGO by Menteri Besar Sanusi. 21 Ogos 2023. Parti Gerakan, tuan-tuan.
Gelakkan PAS. So akhirnya diorang dah tak ada modal. Ni dok sebarkan pasal PKR liberal dan sebagainya tu, tunggulah surat saman. Tak apa, yang bernama Nurul tu. Nurul dekat FB, tunggu surat saman, jangan risau. InsyaAllah. Jangan risau. Nurul Kemudian yang mengugut Kak Wan, kamu pun akan dapat yang sama. Tu saya kata tadi tuan-tuan. Kita nak berbeza pandangan daripada segi polisi, no problem. Ahlan wa sahlan wa marhaban, silakan. Tetapi sekarang nak attack PMX dah tak boleh. Ringgit mengukuh bajet antara yang terbaik dan terbesar dalam keadaan perbelanjaan mengurus yang terkecil. Tidak ada projek yang dibuat secara sewenang-wenangnya. Tata kelola yang baik. Semua perkara ini tuan-tuan. In fact sekarang ini Saitro PN pun dah tak tahu nak attack apa. Sampaikan isu nak dedahkan nama MP tak hadir pun diorang jadikan isu, dah jadikan modal. Tadi speaker kata siapa yang tak hadir akan didedahkan nama dalam website. Oh, bengang diorang. Tak patut, zalim. Kau gaji 20,000 tak datang kerja, kami patut tahu. Gaji 20,000 tuan-tuan. Tiba-tiba ponteng. Kalau tak nak ponteng, datanglah parlimen. Tuan-tuan nak cerita, diorang ada gaji. Setiap kali dia datang parlimen, RM400 allowance. Tu pun dia tak datang. Ni kalau kerajaan, dia bukan ponteng. Kadang-kadang dia ada portfolio dia sendiri. Tak apalah. Kalau pembangkang ada portfolio, ada kerja masing-masing, buat surat. Ini tak datang langsung. Ponteng, tanpa alasan. Itu dia namakan ponteng. Kejam. Kejam apanya? Gaji RM20,000. RM20,000 gaji tak kacau. Setiap kali datang parlimen, satu hari RM400. Sekarang ni sidang parlimen kalau tak silap saya 60 hari. Tonton kira lah. 3. Uish. Kalau RM400 kali dengan 60 hari, allowance untuk datang parlimen 2 bulan RM24,000 tuan-tuan. Tapi kalau 60 hari lah, ambil lah 50 hari lah, RM20,000. Itu pun nak ponteng tuan-tuan. Allah. Ada yang ceritanya Tamrin 5 minit tu balik. Tak utamanya daripada mana tuan-tuan? Mana siapa yang selalu ponteng? Boleh tak tulis kat komen siapa yang selalu ponteng tu? Tuan-tuan, siapa dalam kalangan pembangkang yang selalu ponteng? Tolong tulis dekat komen. Tolong tulis dekat komen siapa pembangkang yang selalu ponteng parlimen. Tuan, tulis. Marang. Okey. tulis. Siapa? Dahsyat gaji MP. Memang lah. Gaji MP RM20,000. Itu baru gaji. Kalau dia jadi menteri sebagainya lain, exco lain. Bukan exco, menteri sebagainya lain kalau ada portfolio. Pembangkang tuan-tuan, RM20,000. Kalau dia datang parlimen, kerajaan ke pembangkang RM400 allowance. Satu hari. Itu pun nak ponteng. Nak letak nama dekat apa orang kata, dekat website. Oh, itu adalah satu kekejaman. Kalau kamu dipilih tak nak datang parlimen, tuan-tuan, dia bukan kerja lain. Dia tak ada kerja lain. Dia bukannya part time jadi ahli parlimen. Bukan, full time dia ahli parlimen. Dia tak boleh ada kerja lain. Kan? Siapa? Cepat. Siapa yang selalu ponteng? Pagoh dan Marang. Tuan-tuan dah jawab sendiri. Baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.